dah dapat member ID apa semua, kita pergi ke atomy.com/my. Okay, atomy.com/my. Okay, ini adalah website kita dan close. Okay, kita boleh juga download aplikasi. Kita boleh, ini saya buat dengan komputer. Boleh download aplikasi. Aplikasi dia ialah Atomy Mobile Official. Okay, Atomy Mobile Official. Kita download apps. Ramai orang mungkin berurusan dengan apps sahaja. Okay, tapi saya nak tunjuk dengan komputer sebab saya sedang pakai komputer sekarang. Baik, bila dah dekat sini kita log in. Okay, kita log in. Bila kita nak log in ni, dia akan tanya apa? ID dan password. ID tu adalah member ID kita lah. Password untuk grup kita. Kita dapat PV, dia dapat barang. Okey, jadi sebab tu jangan kita tukar password buat masa ni. Okey, sekarang saya dah masuk mall atau website saya. Okey, baik. Bila kita tengok di sini, kita boleh nampak ada shopping mall. Kalau kita nak membeli belah, kita pergi shopping mall. Kalau kita nak uruskan apa-apa, kita pergi dekat my office. Kalau kita nak edit personal kita pergi ke edit my account. Bila kita edit my account, kita boleh edit kita punya nombor telefon lah. Cuma yang kita tak boleh edit, nama kita dan juga IC kita. Okey, yang itu tak boleh edit. Yang lain semua kita boleh edit kalau kita nak edit. Okey, baik. Kalau kita pergi kat shopping mall, maka kita boleh tengoklah apa barang-barang yang ada di shopping mall yang kita nak shopping. Baik, bila cara kita shopping sebenarnya, apa yang boleh kita lakukan, mula-mula kita kena masukkan dalam barcode. Kita pilih apa yang kita nak. Contoh kita pergi dekat healthcare ni. Okay. Contoh dia ada probiotik, dia ada vitamin C. Okay, available dekat West Malaysia sahaja. Okay. Jadi oleh sebab tu katalah kita pergi dekat vitamin C, kita nak beli. Okay, kita tengok harga dia berapa, kita tengok PV dia berapa. Okay, ini PV. Sebab nanti saya akan cerita kemudian bahawa untuk kita aktifkan akaun kita, nanti bahagian teknikal nanti saya akan ceritakan perlu 10,000 PV dan sebagainya. Ini saya nak tunjuk perkara-perkara yang asas saja dulu. Bila kita nak membeli, kita boleh klik buy now atau kita add to cart, masuk dalam barcode. Okay, katalah saya masuk dalam barcode. Maka dia ada dekat tepi ni, nampak shopping cart. Kalau saya klik shopping cart saya, ini adalah barang-barang yang saya dah masukkan dalam barcode saya. Nampak tak? Tapi mungkin saya bukan nak beli semua. Saya mungkin, nak beli selected item, barang-barang terpilih. Maka kita pilih dekat sini satu, kita pilih dua dekat sini katakan. Okay? Baik, bila saya nak beli dua barang ni, kita boleh tengok terus PV berapa. 10,700 PV. Baik, bila kita nak aktifkan akaun business dalam Atomy, bila kita join free dan kita boleh mula membeli berapa sahaja yang kita nak beli. Untuk kita aktifkan akaun kita, semua orang ada masa 6 bulan untuk berfikir. Semua orang bila dia dah dapat login ID, dia dah daftarkan, ada masa 6 bulan untuk berfikir nak aktif tak nak aktif. Macam mana cara kita aktif? Dengan membuat pembelian walaupun satu item. Bila kita dah mula membeli, maka keahlian kita akan akan bermula keahlian kita 12 bulan daripada tarikh pembelian. Kita diberi 6 bulan untuk berfikir. Kalau kita tak beli apa-apa dalam tempoh 6 bulan, maka membership kita tamat, automatically tamat. Bila dah tamat, tiba-tiba kita kata, baru teringat, orang dah viral, orang dah bercakap semua tentang Atomy, baru kita teringat kita nak join. Maka semula, maka kita akan join balik, isi borang balik
dapat member ID yang baru, maka kita boleh login balik, kita dapat lagi semula 6 bulan tempoh masa berfikir. Nampak tak? Maknanya setiap kali kita mula dah daftar, ada masa 6 bulan. Bila kita dah mula beli walaupun satu item, maka disambung keahlian kita 12 bulan daripada tarikh pembelian. Maka katalah kita bulan yang ketiga, maka kita decide baru nak membeli. Maka pada bulan yang ketiga, pada tarikh itu tambah 12 bulan. Itulah keahlian kita. Dan kalau dalam tempoh 12 bulan, kalau kita ada lagi buat pembelian, maka pada tarikh pembelian tambah 12 bulan. Bermakna dalam Atomy, setiap kali kita buat pembelian, daripada tarikh pembelian itu tambah 12 bulan keahlian kita. Nampak? Beli je kita dah automatik tambah 12 bulan. Faham Baik. Jadi bila kita membeli pula, kita akan dapat PV. Kalau dekat sini 2 item yang saya pilih, vitamin C 7,800 PV, dish detergent 2,900 PV. Dengan beli 2 benda ni, saya dah dapat 10,700 PV. Baik, dalam Atomy, apabila kita dah berbelanja cukup 10,000 PV, berdikit-dikit boleh, sekaligus macam saya nak buat ni pun boleh, maka kita automatically sudah pun layak untuk mengaktifkan account business kita. Maknanya tadi, kita dah boleh isi borang, tukar consumer kepada distributor. Sebab itu, bila kita dah register sebagai consumer, biasanya upline kita akan suruh terus tukar dulu. Kita takut nanti terlupa tukar, dan terlupa nak beli, nanti orang bawah berbelanja, PV tak dapat kepada kita. PV hanya kita dapat selepas kita tukar status kepada distributor dan setelah kita mula cukup PV 10,000 PV. 2 syarat ini mengaktifkan account business kita. Baik, katalah saya nak order selected item ni, maka jangan kita order all item. Kalau kita order all item, maknanya kita ambil semua ni masuk. Tengok kalau saya pilih 2, tapi katalah saya pergi klik order all item. Nampak? Semua dia pilih. Nampak? Yang mana bukan itu yang kita nak. Jadi, saya pergi balik. Saya pergi balik dekat shopping cart. Saya pilih 1, saya pilih 2. Maka jangan order all item, order selected item. Barulah dia ambil 2 sahaja. Baik. Di sini, tengok ni. Dia ada 3 tarikh. Ramai orang tak faham apa kegunaan 3 tarikh ini. Dengar betul-betul. Secara by default, pada asasnya Atomy akan pilih hari ini sebagai hari tarikh pembelian. Tetapi ada orang yang mungkin nak guna tarikh semalam. Baik, kenapa kita guna tarikh semalam? Kenapa kita guna tarikh semalam? Kita guna tarikh semalam ni sebab semalam kita kekurangan grup PV. Contoh, katalah di kaki kiri kita ada 600,000 PV. Di kaki kanan kita ada 290,000 PV. Jadi semalam pada pukul 11 ketika dikira untuk bonus pairing, kita kekurangan 10,000 PV. Dan kita tak perasan pun. Sehinggalah hari ini, bila kita semak, semalam kurang 10,000 PV rupanya. Ruginya. Baik, apa yang kita nak buat? Kita pun nak mula beli di atas account downline kita di kaki kanan. Sebab kita nakkan grup PV tu. Jadi jangan beli atas personal kita. Kita beli atas account downline. Sebab itu kita beritahu kepada downline, jangan tukar password. Kenapa? Nanti upline dia kurang PV, dia akan pergi ke kaki kanan. Kalau kurang kaki kanan, dia pergi kaki kanan, dia akan cari. Aku nak beli atas nama siapa? Baik. Sebagai upline akan cari, pertamanya sekali, dia akan aktifkan kaki orang yang nak buat bisnes. Contoh misalnya, tanda orang tu nak buat bisnes, dia nampak orang tu dah berkembang kiri dan kanan. Maka dia akan pergi ke akaun tu,
dia buka akaun tu, dia beli top up 10,000 PV atas akaun tu, maka PV tu akan dapat dekat dia. Maka semalam yang kata 290,000 PV kaki kanan tak cukup, kerana dia top up hari ni dan dia backdated tarikh pembelian, maka nanti sistem akan run pada next run, dia dalam sistem akan run 4 kali dalam sehari, maka dia akan run, maka dia akan pastikan pada kali dia rerun nanti, dia akan pastikan berlakunya pairing. Itu guna backdated. Apa gunanya pula tarikh esok? Tarikh esok, apa gunanya? Macam hari ni kan, kita hari Sabtu kan, Ahad tak wujud Ahad, pembelian setiap hari Ahad akan dimasukkan ke hari Sabtu sebab tu lepas Saturday dia terus pergi Monday Baik. Apa gunanya pembelian esok? Pembelian esok kita lakukan disebabkan PV untuk hari ni dah cukup dah. Kita tengok untuk 300,000 PV kiri, 300,000 PV kanan dah cukup. Jadi, maka kalau katalah kita nak membeli di atas kaki downline, saya nak beli atas kaki downline, hari ni saya perlu barang, saya takkan beli menggunakan tarikh hari ini. Sebab PV saya dah cukup, pairing saya dah capai dah. Saya akan beli tapi tarikhnya esok. Jadi, apabila malam ni, pukul 11 malam, dikira pairing, di reset kaki kiri 00, selepas reset terus masuk PV esok. Tu dia. Jadi tu gunanya tarikh esok. Okey. Jadi tarikh ni kita perlu faham macam mana kita nak gunakan tarikh tu Okey. Kemudian bila kita nak order, kita pastikan masuk nombor telefon, misalnya 010 779913. Okey, ni alamat apa semua, email apa semua. Klik I agree. Okey, di sini kita ada 3 pilihan. Kita nak hantar ke my address boleh. So dia pull apa maklumat yang ada daripada dalam sistem. Kita nak hantar ke new address boleh. Maknanya kita nak beli barang, kita nak hantar pada orang lain. Contoh, kalau saya beli barang tumpang account downline, takkan saya nak bagi kepada downline, my address akan sampai kepada downline. Saya akan kata new address, maka kat situ saya akan masuk alamat saya sendiri. Maknanya tadi saya beli barang, guna account downline, downline dapat PV, barang dapat kat saya. Itu dia kegunaan ini. Education center, maknanya kalau kita buat pembelian di bawah RM290. Okay, di bawah RM290 dan kita nak jimat kos pos. Okay, kita nak jimat kos pos, maka kita akan guna education center ni. Okay, so dia keluar dekat sini, kat sini adalah education center di Alam Damai. Dan kita select je lah. Baik. Dan sepatutnya apabila produk sampai, okay, apabila produk sampai, education center sepatutnya akan maklumkan kepada kita sama ada dengan call kita ataupun WhatsApp kita. Kalau education center jenis tak hubungi kita, kita boleh komplain kepada HQ. Okay, jangan kita diam je, komplain kepada HQ. Okay, baik. Jadi kita boleh, katalah benda ni kita pergi hantar kepada my address, selesai. Bila selesai kita klik continue. Okay, bila klik continue, okay, nampak dekat sini, dia masuk shipping fee RM10. Sebab apa shipping fee RM10? Sebab pembelian saya RM119 dan saya minta hantar ke rumah saya tak pilih education center, maka dia akan kenakan charge post RM10. Kalau pembelian lebih RM290, shipping fee adalah kosong. Tengok ni, kalau kita klik kat sini dia beritahu free shipping for order above RM290. Okay, baik. Di bawah ni kita boleh pilih. Okay, dalam apps pun kita boleh pilih. Nak pilih credit card boleh, nak pilih online banking pun boleh. Okay, terserah pada kita. Okay, bila kita pilih online banking, maka kita boleh klik, ada orang tanya, boleh tak dia nak guna online banking orang lain? Contoh anak dia punya online banking, tapi akaun dia boleh? Boleh, tak jadi masalah. Nak pakai kad kredit kad mana boleh, nak pakai online banking mana pun boleh. Okay, dan pastikan kalau dalam apps kita pastikan kita klik total up, maknanya dia akan totalkan jumlah dulu, baru kita klik yes I agree, kemudian kita check out now.
Baik, bila kita check out now, kita pastikan pilih kalau kita Maybank, pilih Maybank to you, jangan Maybank to E. Yang ini untuk akaun syarikat. Okey, lepas tu dia minta corporate ID, kita dah pening. Kita pilih Maybank to you kalau Maybank. Dan kalau yang lain-lain ni, kita pilihlah RHB ke apa ke, kita boleh pilih. Okey, ini sebab kita pakai online banking. Kalau kita pakai kad kredit, dia akan minta info kad kredit kita. Okey, kalau saya pilih Maybank to you, maka dia akan bawa kita ke Maybank kita. Yang ini saya tak nak teruskan. Okey, so kita balik kepada atomy.com/my.